Ya, kita boleh mulakan di bulan yang penuh dengan barakah ini. Ya, kitab ini disebutnya ialah, pada asal tajuknya Risalatut Tauhid. Risalah ni buku kecil. Ya, buku kecil ataupun kitab kecil yang membahaskan tentang tauhid. Ya, yang dikarang ataupun disusun oleh Syekh Al-Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Cuma risalah tauhid ini ia telah diterjemah dan dibuat catatan ringkas berkaitan dengan beberapa perkara yang berkait dengan perbahasan tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang pertama yang dimuliakan, yang dihormati ya Puan Hajah Salwa selaku pengerusi kepada Jawatankuasa dan seluruh Jawatankuasa Raudatul Muslimah. Yang dimuliakan dan dihormati seluruh para ahli ilmu, yang dimuliakan dan dihormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan ya betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan demi kesempatan, masa demi masa dan segala peluang yang Allah masih lagi kurnia dan berikan kepada kita. Ya, moga-moga insya-Allah dengan kurniaan dan limpahan itu kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi segala limpahan dan kurnia sehinggalah ya kita bertemu dengan Allah dan akhirnya Allah kurniakan redha kepada kita di akhirat nanti. Allah kurniakan rahmat yang membawa kita kepada syurga Allah insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita memulakan kitab baru. Alhamdulillah. Ya, kita boleh mulakan di bulan yang penuh dengan barakah ini. Ya, kitab ini disebutnya ialah, pada asal tajuknya Risalatut Tauhid. Risalah ni buku kecil. Ya, buku kecil ataupun kitab kecil yang membahaskan tentang tauhid. Ya, yang dikarang ataupun disusun oleh Syekh Al-Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Cuma risalah tauhid ini ia telah diterjemah dan dibuat catatan ringkas berkaitan dengan beberapa perkara yang berkait dengan perbahasan tauhid oleh Al-Fadil Ustaz Sidi Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari. Beliau menamakan kitab ini dengan Lataifut Ta'yid fi Turjumah wa Ta'liq ala Risalatit Tauhid li Syekh Al-Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Kitab ini kalau kira-kiranya ia adalah sebuah perbahasan tauhid yang pertengahan. Nak kata yang terlalu tinggi sangat tidak juga, tetapi bukan tauhid perbahasan yang biasa. Insya-Allah ya, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan selangkah ke depan. Tapi kita dah banyak langkah ya. Tapi selangkah ke depan dalam perbahasan ilmu tauhid yang agak dalam sedikit. Ya, moga-moga membawa hati kita semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin cinta, semakin hari semakin rindu dengan hakikat cinta dan rindu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya insya-Allah. Baik. Kita terus pada muka surat 3 tu. Muka surat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ni sebagai kita nak kata apa ya, ayat dipanggil apa ni ya? Moto ke apa? Dia punya moto dia. Boleh ke? Bukan motosikal tadi. Kan?
Subhanak, maha suci engkau wahai Allah. La ilma, tidak ada sebarang ilmu. Lana, ya, bagi kami. Ya, tidak ada segala-gala ilmu bagi kami. Apa saja ilmu, illa melainkan ma, ilmu alam tanah yang telah engkau ajar kepada kami. Ini hakikat. Ya, sebanyak mana ilmu pada diri seseorang, sebenarnya orang itu tak ada ilmu. Habis yang ada tu yang Allah ajar dia ilmu. Macam kita sekarang ni kan, kita ada rasa tak? Kita rasa dah banyak ilmu ni? Tak rasa. Ni kitab yang keempat dah ni rasa-rasanya. Takkan tak ada ilmu? Ada. Habis yang ada tu ilmu siapa? Ilmu Allah. Ilmu milik Allah. Ilmu yang Allah ajar kepada kita. Ni apa ni? Hakikatut tawadhu', ataupun hakikat sebenar diri kita, dan perlunya kita bertawadhu', kita rendah diri setinggi mana ilmu yang ada pada kita. Kalau tinggi, kalau banyak, kalau luas, tapi rasanya taklah tinggi sangat ilmu kita, taklah luas sangat, taklah kita kata banyak sangat. Walau bagaimanapun inilah hakikatnya. Kata-kata ini adalah kata-kata para malaikat yang dekat dengan Allah, yang langsung berinteraksi, berhubung dengan Allah, yang melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Allah, yang tak pernah engkar Allah. Ni cerita berkaitan dengan bermula daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tak apa, ni kita ambil manfaat sedikit daripada ayat ini. Maka akhirnya, ya, bila mana malaikat mempertikai kejadian manusia itu dan ini, dan akhirnya mereka sendiri pun diminta oleh Allah, ya, supaya membentangkan apa-apa yang telah diajar oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhir sekali mereka mengatakan subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Ini perkara ni kena ada dalam hati kita. Ya, sebab buku ni kita akan baca agak dalam sedikit lah. Tidaklah dalam sangat. Ya, agak luas sedikit, walaupun tidak seluas sangat pun, kerana ilmu ni tidak ada sempadan. Ya, ilmu ni sebenarnya kalau nak kata paling-paling pun seluas lautan. Berapa luas lautan ni? Wallahu a'lam. Sedalam lautan. Berapa dalam lautan ni? Ya. Ada satu lubang ke, satu jurang yang orang jumpa dalam laut tu. Ingat ke laut tu dah dalam dah. Ada satu jurang lagi dalam laut tu. Berapa kilo? Berapa kilometer? 70 kilometer ke dalam tu? Dalam lautan. Orang turun ke bawah tu 70 ke berapa? 70 kilometer ke lagi? Subhanallah. Ataupun tak silap, mungkin antara 70 hingga 120 kilometer ke dalam jurang tu. Dulu dah lautan dalam. Ada lagi, subhanallah, kita tak tahu hakikat sebenarnya. Yang paling pelik lagi, ada gunung berapi dalam lautan tu. Itu apa tu? Sebab tu kita kata lautan ilmu. Itu kalau nak ukur pada manusia. Tapi kalau nak ukur pada Allah, tidak ada sempadan ilmu Allah. Sebab tu ilmu tu sendiri tidak ada ta'arif sebenarnya. Apa makna ilmu? Wallahu a'lam. Akhir sekali ulama-ulama kata al-ilmu nurun. Ilmu tu cahaya. Sebagaimana terbitnya cahaya matahari menerangi seluruh pelosok alam ini, itulah ilmu. Tanpa sempadan cahayanya. Betul ya? Okey, sedikitlah itu sebagai mukaddimah. Tak baca lagi kitab ni. Innaka, sunya engkau wahai Allah, anta, engkaulah sebenarnya Al-Alim, Tuhan yang maha berilmu, Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Maka sesiapa yang ingin betul-betul luas ilmu dia mengenal Allah, dia belajar mengenal Allah. Bila mana dia mengenal Allah, baru dia tahu hakikat ilmu yang sebenar. Jadi sebab itulah orang-orang yang alim, yang sebenar-benar alim setelah Nabi, setelah para sahabat, ialah orang-orang yang berada pada kedudukan ulama yang digelar al-arif billah, yang mengenal Allah. Kerana seseorang yang mengenal Allah, dia akan mengenal segala-galanya. Boleh insya-Allah ya. Baik, muka surat 5. Muka surat 4 tu dia sekadar jadual translate ke apa tu. Tu tak perlu kita ni lah. Sebab di sana ada perkataan-perkataan Arab yang kita nak fokus, nanti saya akan sebut di ke depan nanti. Muka surat 5, pendahuluan risalah. Ya, daripada penterjemah. Baik, risalah tauhid karangan Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, tahunnya 550 Hijrah, merupakan suatu pedoman, suatu panduan, suatu petunjuk perjalanan para hamba. Kita semua ni hamba. Ya, banyak kali dah kita ulang ya. Tak ada seorang pun di kalangan kita ni yang tuan. Cuma kita berbahasa, beradab.
Apa khabar tuan? Ke dah rasa tuan. Tambah-tambah yang polis kan. Baik tuan. Ya tuan. InsyaAllah tuan. Adakah insyaAllah tuan? Mana ada insyaAllah tuan? Mesti tuan. Gitulah. Akhir sekali rasa tuan. Lama-lama rasa Tuhan. Wal-iyazubillah. Ya. Jadi kita ni sekarang sebagai seorang hamba. Untuk apa sekarang ni? Nak buat apa sekarang ni? Kita dalam sebuah perjalanan seorang hamba. Ya. Dalam menyempurnakan kehambaan diri mereka. Manusia ni adalah hamba dan sedang melalui sebuah perjalanan hamba dalam menyempurnakan kehambaan. Baik, dalam saya hurai, saya sebut begini ni, saya tak nak baca semua kemudian hurai supaya saya nak tuan-tuan dan puan-puan membiasakan ke depan nanti setiap patah perkataan itu dihurai. Ya, ni tak lagi ni dalam bahasa Arab nanti ke depan. Tapi bahasa Arab yang telah diterjemah. Kerana setiap kata tu ia mempunyai makna tersurat dan tersirat. Baik. Dalam hidup ni, dia ada hidup, dia ada kehidupan. Dia ada hamba, dia ada kehambaan. Boleh ya? Kita hamba, ya, maka kita kena merasai menyempurnakan kehambaan diri. Ada orang, dia tahu dia hamba, tapi dia tidak ingin menghambakan diri dia kepada Allah. Dan maka tidak sempurna kehambaan dirinya kepada Allah. Okey ya? Dia ada hidup, dia ada kehidupan, dia ada hamba, dia ada kehambaan. Apa lagi? Dia ada ibadah. Dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Melayu susah sikit kita nak terjemah. Bahasa Arab dia panggil ibadah. Ada juga ubudiyah. Okey. Apa makna ibadah? Ibadah tu ibadat. Apa makna ibadah? Ibadah itu adalah untuk menzahirkan kehambaan diri. Kemudian ada ubudiyah, ada pengabdian. Okey ya. Sebab tu kita tulis hamba abdi. Okeylah, tu bahasa-bahasa insya-Allah ya. Jangan risau, jangan risau. Nampak macam risau je. Tak adalah, saja saya. Ni nak belajar apa pula ni ustaz? Kadang-kadang kita belajar ni biar sikit makin dalam, makin jauh kan. Kadang-kadang nak santai-santai, tapi jangan risau, insya-Allah ada bab santai-santai je lah. Okey, saya ulang lagi sekali. Jadi risalah yang akan kita belajar ni, dia menjadi suatu panduan, satu petunjuk, satu pedoman perjalanan kita para hamba ni semua ni dalam menyempurnakan kehambaan diri mereka dalam ibadah dan pengabdian. Itu saya sebut tadi. Dia ada ibadah, ada pengabdian mereka kepada Allah. Kalau bahasa Arab dia ada ibadah, dia ada ubudiyah. Ibadah tu kita faham dah. Dalam ibadah tu ada ubudiyah, ada pengabdian kita kepada Allah. Ada setengah ulama kata ibadah tu zahir, ubudiyah tu dalam. Yang kita duduk rukuk, kita duduk sujud tu, itu ibadah. Nama ibadah tu solat. Yang kita duduk tahan makan, tahan minum, ini ibadah. Ibadah tu puasa. Yang kita ambil Quran, kita baca, itu ibadah. Ibadah tu tilawah. Tapi semasa beribadah itu mesti ada ubudiyah, pengabdian, rasa hati kita. Hina, lemah, berharap, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini. Sebab tu permulaan seluruh ibadah di sini. Niat. Kerana di sinilah akan melahirkan rasa penghambaan, rasa pengabdian. Okey ya? Perjalanan menuju kesempurnaan kehambaan. Ya, kita sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan kehambaan. Pelik, satu bahasa yang agak pelik. Mana ada hamba yang sempurna? Mana boleh disempurnakan hamba? Hamba adalah hamba. Hamba ni tak memiliki apa-apa. Ya, hatta dirinya pun bukan milik dia. Ini hakikatnya kita kena faham. Dah faham kan? Diri kita ni bukan milik kita ya. Jangan ikut suka kita nak buat. Ya Allah dah bagi kening elok-elok ni. Pakai je lah yang itu. Jangan duk pandai-pandai. Bukan kita punya kening. Tak adalah, saja je lah ya. Allah tiba-tiba keluar kening pula ustaz. Yalah, hidung. Hidung. Jangan pandai-pandai pergi ke mana-mana nak tukar hidung Korea lah. Ya, ada orang pergi tukar. Cantiklah hidung you. Ini Korea punya. Apa Korea? Ya. Okey ya. Hidung Melayu je lah. Okey. Ada orang tukar pipi dia. Ni pipi dia apa? Dagu dia.
Dia nak dagu yang belah 3 ke apa. Tak adalah nak bagi tahunya macam-macam. Jangan pandai-pandai. Kerana itu bukan kita punya. Ya, sebab tu hukumnya haram dan dilaknat mengubah ciptaan Allah. Kecuali dia mengaibkan keterlaluan. Sebenarnya kita tak tahu hikmahnya, tapi kan kalau mungkin kita tak mampu menghadapi kehidupan itu dan menyebabkan apa-apa yang mudarat, tu boleh mudarat. Dan siapa yang mengesahkan mudarat? Doktor cakap kan, tu boleh. Tapi kalau dah cantik, okey. Apa maksudnya? Maksudnya apa makna hamba? Bukan diri ni bukan milik kita. Kalau diri kita pun bukan milik kita, apa yang sempurnanya? Sempurnanya hamba ini bila mana dia menyandarkan dirinya kepada penciptanya. Sebab tu Nabi Muhammad itu kalau kita tanya, Nabi Muhammad ni cantik tak? Wajahnya katanya lebih cantik daripada Nabi Yusuf. Buatlah amalan apa-apa pun, janji dapat mimpi Nabi. Cuba tengok. Ya. Kemudian mimpi juga nak jumpa Nabi Yusuf. Cuma risau tak nak keluar daripada mimpi. Kan? Mana boleh tak nak keluar kan? Suami kejut. Apa hal lama sangat ni? La Allah Rabbi. Kenapa you kejut? Tapi tak apalah, nak bagi tahunya, cuba tengok. Cantiknya, indahnya, tak mampu dibayangkan. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi menggambarkan anta badrun, engkau sebagai bulan purnama, indah dan cantik. Baik, walau bagaimanapun Nabi ini adalah manusia yang paling sempurna. Kenapa Nabi paling sempurna? Bukankah Allah mengatakan bahawa baginda itu adalah hamba dalam Quran? Kerana hamba ini telah disandar kepada yang maha sempurna, maka sempurnalah dia. Macam kita tak kuat, tapi kalau kita sandar kepada orang yang kuat, orang takut juga kat kita. Padahal kita bukan kuat sangat pun, kan? Bagaimana kalau kita sandarkan diri kita kepada yang maha kuat? Boleh? Inilah. Jadi kita sebagai hamba, maka kita berjalan menuju kesempurnaan kehambaan ini. Bermula dengan memurnikan tauhid, menjernihkan tauhid, agar tidak ada dalam diri kita unsur-unsur syirik sekecil mana pun. Ketika itu kita akan menjadi hamba yang sempurna, yang akan disempurnakan oleh Allah. Ya, kepada sebagaimana Allah sempurnakan nabi-nabinya, rasul-rasulnya, kekasihnya. Dan meningkatkan, cara yang kedua ialah meningkatkan keimanan kepada Allah sehingga ke tahap yakin. Iman ni dia masih ada kadang-kala lemah, kadang-kala kuat. Kadang-kala apa? Macam-macam lah keadaan iman ni diganggu oleh syaitan, oleh nafsu. Maka dia kena sampai kepada tahap yakin. Yakin tu pula dia ada tahap dia lagi. Dia naik. Kan kita belajar kan, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Dia makin tinggi. Maka makin sempurna seseorang itu, insya-Allah, pada dirinya sebagai seorang hamba. Boleh? Baik, risalah ini pada asalnya tidak diberi judul. Ya, pada asalnya ulama tulis, Imam Arsalan tulis, dia tak letak tajuk. Kerana Allah Alam nak letak tajuk apa kepada hakikat sebenarnya. Kerana dia membahaskan sesuatu yang perjalanan kesempurnaan seorang hamba menuju pencipta. Bukan mati, ya. Bukan maksud perjalanan tu sebab mati tu confirm dah. Ya, tapi ini semasa kita masih hidup, kita sempurnakan diri sebagai hamba kepada Allah. Jangan lagi berkongsi, kejap jadi hamba Allah, kejap jadi hamba syaitan, kejap jadi hamba nafsu, kejap jadi hamba dunia, kejap jadi hamba harta, kejap jadi hamba pangkat. Macam-macam dunia yang ada hari ni. Betul, ya? Betul? Ya. Puasa ke? Alhamdulillah. Puasa ni antara salah satu bentuk yang kita dapat suatu gambaran kehambaan diri kepada Allah. Patuh kita kan. Baik. Kemudian namun ramai ulama menyebutnya sebagai risalah tauhid. Ya, satu risalah, surat atau buku kecil yang membahaskan tauhid. Kerana perbahasannya mengandungi perbahasan tauhid dari sisi kesufian. Baik, tauhid ni dia dibahas daripada dua sudut. Ya, satu sudut tauhid yang dibahas oleh ulama-ulama sufi. Apa makna ulama sufi? Ulama-ulama yang menekankan berkait dengan penyucian jiwa. Ni, buang dulu riak,
buang dulu hasad, buang dulu takabur, buang dulu apa lagi? Segala-gala yang buruk sifat yang ada dalam ni. Ujub, rasa bangga diri dan sebagainya. Buang semua sekali biar bersih. Baru bercakap pasal tauhid. Pasal Allah. Sebab tu awal-awal dimulakan dengan Maha Suci Allah. Buang dulu. Ni dalam masa yang sama bincang pasal tauhid, dalam masa yang sama jiwa tu penuh dengan syirik. Bincang pasal tauhid, jiwa tu penuh dengan takabur. Ya, duk melihat diri terlalu mulia, melihat diri terlalu hebat, melihat diri terlalu berilmu. Orang lain jahil. Diri hebat, orang lain tak hebat, orang lain lemah. Habis orang lain masuk neraka, dia seorang masuk syurga. Inikah tauhid? Ya. Sebab tu Nabi, apa yang Nabi paling harapkan? Kemuncak pengharapan Nabi kepada Allah. Yang pasti Allah akan bagi sehingga Nabi redha. Allah tanya, wahai Nabi Muhammad, kamu nak apa? Aku nak tak ada seorang pun umat aku masuk neraka. Kita ni pula mengaku ustaz, mengaku tok guru, mengaku alim, habis umat Nabi kita hormat dalam neraka. Tauhid apa yang ada pada kita? Baca Yasin pun nak masuk neraka, ni duk sibuk apa lagi ni? Talqin ke tazkirah? Kan? Duk marah kat orang baca talqin, dia pun pergi buat tazkirah. Lepas tu duk bising dalam media sosial. Tak apalah, rugi masa. Okey ya? Rugi masa saya, rugi masa kita, tak payahlah. Tak tahu ya? Lambat. Tak apalah. Okey, ada bab tak payah tahu. Tapi ustaz ni kena ikut juga perkembangan kan? Beriu-riu marah kat orang baca talqin, dia pergi buat apa? Buat tazkirah. Talqin tu bahasa Arab, baca Quran Arab. Tazkirah tu bahasa Melayu. Nak pertahan apa? Terima je lah pandangan orang. Ada waktunya, jangan berkerah sangat rasa diri terlalu alim. Ya, inilah masalahnya. Samalah siapa pun, termasuk saya sendiri. Kalau saya tengah mengajar ni, kita rasa kita lebih hebat, kita lebih tahu, lebih, semuanya kita. Itu bukan tauhid. Dan kalau boleh, kita kena apa? Kita kena merasa diri kita paling hina, diri kita paling jahil, diri kita paling banyak dosa. Itulah sebenarnya. Dan jangan pernah harap orang lain masuk neraka kalau kita belum tentu juga syurga. Inilah pengharapan yang ada pada diri Nabi. Okey, insya-Allah ya. Maka di sana ada perbahasan tauhid dari sudut sufi. Siapakah orang-orang sufi ini? Orang yang mementingkan penyucian jiwa. Nak belajar, kena sucikan dulu jiwa kita, betulkan niat dulu. Ya, nak belajar, tapi ada orang dia belajar awal-awal lagi. Sebab apa? Nak lawan kawan sebelah tu. Kan? Tunggu, lepas aku belajar, aku syabang kau debat. Tak payahlah. Kalau yang macam tu tak payah belajarlah. Merugikan masa dan mensia-siakan segala-gala usaha. Tapi kenapa belajar? Sebab nak beramal. Kenapa belajar? Sebab nak kenal diri, siapa diri. Untuk apa? Kalau dah kenal diri, boleh kenal pencipta kita Allah. InsyaAllah ya. Baik, Syekh Al-Arsalan atau Arislan, boleh juga sebut Arislan, rahimahullahu ta'ala, memulakan risalah. Rahimahullah ni, semoga Allah merahmatinya. Satu doa ya. Sebagaimana kita doa radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya. Itu doa fi'il madhi yang diguna dalam bentuk bahasa makna mudhari'. Fi'ilnya fi'il madhi, tapi dengan makna fi'il mudhari' yang yatadammanu makna doa, yang mengandungi makna doa. Tu boleh. Tapi kalau yang ulama yang masih hidup, hafizahullahu ta'ala. Apa makna hafizahu? Semoga Allah melindungi dan menjaganya. Kalau dah meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Boleh? InsyaAllah. Baik. Jadi Syekh Arsalan ataupun Arislan rahimahullah memulakan risalah tauhid beliau dengan membahaskan punca kepincangan tauhid dalam diri seseorang insan, lalu membawa kepada syirik yang tersembunyi, iaitu syirik khafi. Ya, berapa ramai yang belajar tauhid tapi tauhidnya menjadi pincang, ya, tidak dengan makna hakikat tauhid yang sebenar, dan masih lagi mendakwa dirinya itu dan ini. Siapa yang belajar tauhid, dia akan sampai satu tahap hidup ni hanya Allah. Kadang-kadang kita risau kan,
Contoh. Ada orang ni dia berkenan kat si A ni. Kemudian dia paksa mak dia, cepatlah mak, nanti ambil kat orang. Masuklah meminang, nanti dia dapat kat orang lain. Ni orang ni kalau tanpa sedar dia tidak bertauhid. Jangan risau. Orang tu dia Allah punya. Kalau Allah nak bagi kat kita, kita pun Allah punya. Kalau Allah nak bagi kat kita, jangan risau. Dia akan datang sebab musabab. Dia akan membawa diri dia dan kita ni akan apa? Akan akad nikah lah. Dah berkenan sangat. Ya, tapi selama mana dia bukan milik kita, Allah tak nak bagi kat kita, jangan risau, biar dia pergi. Ramai lagi yang sebelah sini yang menunggu, betul? Tengok. Sama juga rezeki. Itu jodoh. Saya nak cakap tadi pasal jodoh, berapa ramai orang risau tentang jodoh. Jangan risau. Habis Ustaz dah lama ni tak dapat-dapat juga ni. Nak macam mana ni? Jangan risau. Selagi mana kita risau, kita tak percaya pada Allah yang memperjalankan qada dan qadar hidup kita ni. Tapi itulah lemah. Sebab apa? Sebab kita tak belajar secara dalam sikit. Dalam dah masuk lagi. Lepas tu ulama dia relax aje. Ulama ni tak ada buat apa-apa ke? Ulama yang sampai ke tahap ni lah. Ulama ni dia banyak tahap. Ya, ulama yang disebut arif billah. Kita ni tak ulama ni. Ustaz. Ya ke ustaz? Ustaz pun tak rasanya. Betul. Berapa ramai yang ustaz-ustaz yang ada yang ya ke betul-betul ustaz? Wallahualam. Kerana ustaz ni dia bawah sikit pada ulama. Jadi macam mana? Allah tentukan dia tu betul-betul layak ustaz. Lepas tu jangan kita gelarkan diri kita ustaz. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Ustaz hari ni baik juga. Ustaz mana? Inilah ustaz. Jangan sebut. Ya. Dia biasanya orang gelarkan apa diri dia? Doktor. Doktor betul lah kan? Apa khabar doktor, sihat ke? Alhamdulillah, doktor sihat. Ada tak doktor cakap dia doktor? Jarang. Mana ada. Saya sihat. Apa khabar engineer? Alhamdulillah, engineer sihat. Habis yang ustaz tu, yang ustazah tu, dia mendakwa diri dia tu, mana tak sampai kepada satu tahap. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah, cikgu sihat. Boleh lah. Sebab cikgu ni dia ada bidang-bidang dia kan. Dia cikgu matematik, dia cikgu bahasa Inggeris. Cikgu lah yang mengajar. Ustaz ni dia kait dengan ilmu pula, ilmu agama. Ilmu agama ni dia bukan tahu, ilmu ni amal. Agama ni bukan tahu saja, tak. Agama ni amal. Jadi nak tahu dia betul-betul ustaz, dia ada ilmu dan amal. Dia tak pernah tinggal solat tahajud. Dia tak akan pernah tinggal solat solat berjemaah. Dia tak akan pernah tinggal puasa Isnin Khamis. Dia tak akan pernah tinggal satu hari dalam hidup dia tanpa Quran. Itu ustaz. Dan dia tak akan makan banyak. Nak tahu, berkawanlah dengan ulama. Ini ustaz ni siapa ni? Pelapis ulama. Dan dia tak akan banyak tidur, dia tak akan banyak sembang. Kalau ustaz yang tak tahu apa, ini baru nak start. Samalah saya pun tak capai lagi tahap tu. Duduk tengah usaha ni. Sebab tu orang pergi Mekah, tolong doakan saya jadi orang soleh ya. Ni nak pergi umrah ni kan. Tolong doakan saya jadi orang baik. Tak baik-baik lagi. Tak baik lah. Mana ada kita ni baik? Kejap baik, kejap tak. Ada juga hari-hari baik kan. Ada ke? Ada. Bangun tahajud, baik tu. Ustaz, orang awam lain. Orang awam tak apa dia makan banyak, orang awam tak apa dia sembang banyak, orang awam tak apa dia tidur banyak. Ni ustaz tidur banyak juga. Ni saya cakap kat saya ni ya. Ustaz-ustaz lain jangan terasa lah, ni saya banyak tidur. Betul. Kadang-kadang orang rumah, saya kan pernah cerita, orang rumah tanya nak bangun bila? Lusa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Moga-moga Allah ampunkan kita semua ya. Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah satunya yang menjadi kepincangan dalam diri kita sebagai seorang manusia ni dalam bab tauhid yang membawa kepada syirik kecil, syirik yang tersembunyi tanpa kita sedar. Nanti kita belajar apa dia. Syirik yang tersembunyi adalah suatu bencana dan dosa yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Dia satu bencana kepada diri kita. Yang ditakuti oleh Rasulullah pada umat baginda sallallahu alaihi wasallam justru menunjukkan kepentingan para hamba untuk membersihkan diri daripada penyakit tersebut. Penting sangat-sangat. Ingat sabda Nabi yang kita pernah baca tu. Nabi kata apa? Akhwafu ma akhafu alaikum. Perkara yang paling aku takut berlaku ke atas kamu wahai umatku. Asyirkal asghar, syirik kecil. Ni benda yang paling aku takut. Tapi ada ulama kata syirik kecil ni syirik yang tersembunyi. Syirik khafi. Kan syirik ada dua kan? Syirik khafi dengan syirik jali. Yang nyata-nyata, yang terang-terang. Ada syirik khafi. Kita tak tahu rupanya kita telah syirik kepada Allah. Dan benda ni bencana kepada diri kita. Yang akan menghilangkan pahala kita di sisi Allah. Maka sahabat Nabi tanya, wa ma syirkal asghar ya Rasulullah? Ya wahai Rasulullah, apa yang syirik kecil yang kamu maksudkan yang paling kamu takut berlaku ke atas umat kamu? Nabi kata ar-riya. Riya. Ya, buat ibadat nak tunjuk pada orang, nak tunjuk pada selain Allah. Sedangkan ibadah itu lillah. Lepas ni tak ada dah selfie kan? Selfie. Alhamdulillah. Penat sikit pagi ni. Tahajud lama sangat semalam. Tulis dalam up gambar dalam Facebook kan. Allah Rabbi. Kerana ia adalah untuk dirinya, dia adalah untuk Allah. Okey, selesai. Syirik yang tersembunyi adalah mana tadi? Ia suatu penyakit yang terbit dalam halaman ibadah yang bersih. Biasanya syirik kecil ni dia berada pada lapangan ibadah. Kita kan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia ni untuk beribadah. Maka dalam ibadah tu cerdiknya, liciknya syaitan ni dia ambil peluang kita pada dalam sudut tu. Ya, dalam lapangan ibadah. Lapangan solat, lapangan baca Quran, lapangan berzikir dan sebagainya. Lalu mampu mengotorkan ibadah sehingga merosakkannya. Syirik yang kecil tadi, iaitu apa? Riak tadi. Dia boleh merosakkan ibadah kita. Sebab tu baru kita faham. Barulah kita faham rupa-rupanya setiap kali angkat takbir lillahi ta'ala. Setiap kali nak malam semalam untuk puasa hari ni nawaitu sauma ghadin lillahi ta'ala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang ni bijak juga. Dia ambil kesempatan, dia ambil peluang. Setiap kali dia nak buat, dia sebut lillah. Lillahi ta'ala. Sama ada dalam hati, sebab biasanya niat tu di sini kan. Tapi kalau nak sebut di lisan supaya dengar di telinga, supaya telinga tu masuk balik dalam hati, pun boleh juga. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya, supaya sebut. InsyaAllah saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan bagaimana dia ada dua huruf saja. Hidup ni nak bebas daripada ni. Ada dua huruf. Ya? Bukan dua perkataan, dua huruf. Nanti kita belajar ke depan nanti. Baik. Sebab tu, saya ulang lagi sekali, lalu mampu mengotorkan ibadah. Ingat tak doa yang pernah kita sebut dulu? Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong hafal doa ni. Ya, saya ulang satu rangkap. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ataupun tolong ikut sekejap ya, supaya kita boleh dengar kita pernah baca. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Nabi ajar doa apa pada kita? Allahumma, ya Allah, tahhir, bersihkanlah, sucikanlah qulubana, hati-hati kami ni, minan nifaq, daripada sifat munafik, sifat nifaq. Tolong bersihkan ya Allah. Wa a'malana, ayat ni kan kita nak maksudkan.
Dan ya Allah, Engkau bersihkan amalan-amalan kami. Amalan baca Quran kami beramal dengan solat, kami beramal dengan itu dan ini, Engkau bersihkan daripada riak. Barulah kita faham, rupa-rupanya solat kita tu kadang-kadang solat yang kotor. Bukan solat tu yang kotor, kita mengerjakan perbuatan yang mengotorkan solat itu. Apa dia? Di saat kita solat dalam keadaan riak, di saat kita baca Quran dalam keadaan riak, di saat kita bersedekah dalam keadaan riak. Maka ya Allah, tolonglah ya Allah, Engkau bersihkan amalan-amalanku ya Allah daripada riak. Dan juga ya Allah, Engkau bersihkan lidah-lidahku daripada berbohong. Rupa-rupanya lidah ni dia boleh kotor bukan sebab apa? Bukan sebab tak gosok lidah. Kan ada gosok gigi, gosok lidah kan? Bukan. Dia kotor dan berbau sebab apa? Sebab bohong. Habis bau apa? Bau bohong. Ada ulama-ulama dia boleh cium bau bohong kita. Cakap bohong. Dan ya Allah, Kau bersihkan juga mata-mata kami ni daripada khianat. Ya, kadang-kadang dengan pandangan mata lah dia mengkhianati hati ni, kotor hati kita. Ya, melibatkan mata ni lah menyebabkan orang nak melakukan sesuatu yang mengkhianati, menzalimi dirinya sendiri. Ya, dia tengok mata, dia tengok motosikal ni tak kunci ni, sudah. Tengok tuan rumah tak ada ni, sudah. Ni mata ni. Kadang-kadang dia tengok satu benda, dia lontarkan satu pengkhianatan kepada hati untuk melakukan perbuatan yang zalim, yang jahat. Engkau bersihkan mata kami daripada khianat, fa innaka ta'lamu, kerana Engkau lah Tuhan yang Maha mengetahui khainatal a'yun, pengkhianatan mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati ni. Itulah antara doa yang hendaklah kita sentiasa baca supaya membebaskan, Allah sendiri membebaskan kita daripada riak yang sehingga mengotorkan ibadah kita. Bukan setakat dia kotor sehingga merosakkannya, lalu menyebabkan pelakunya dalam kerugian tanpa dia sedar. Dia rasa dah banyak solat, tiap-tiap tahun pergi umrah kan, sudah tentu solat dia banyak dengan gandaan pahala yang banyak di Masjidil Haram. Ya, sekali solat berapa kali ganda? 100 ribu kali ganda. Alhamdulillah, pergi 3 kali setahun, okey lah kan? Cukup lah. Madinah pula berapa kali ganda? 10 ribu. Cukup lah. Campur lah, pergi 3 kali. Maka dia rasa apa? Rupanya balik akhirat, la haula wala quwata illa billah, tak ada apa pahala. Kenapa? Riak. Boleh insyaAllah ya. Benda ni tanpa sedar. Baik, muka surat 6. Kita ni sebenarnya jangan rasa apa-apa lagi ya. Belum belajar lagi, baru pendahuluan. Okey, boleh. Okey, pendekatan perbahasan tauhid dalam risalah ini mengikut manhaj para ulama sufi yang muktabar. Jadi dari segi kaedah metodologi yang akan kita belajar nanti, bukan sebagaimana kita belajar kaedah tauhid biasa. Tauhid ni dia bahagi 2, kita baca kat bawah tu nanti. Tapi dia mengikut metod manhaj ulama-ulama sufi. Dari sudut mana? Fokus pada hati. Di sini. Baik. Yang memberi fokus kepada penyucian jiwa. Ni. Sebagai rangka untuk menyemai tauhid khususnya dalam jiwa. Iaitu suatu tauhid yang diistilahkan tauhid syuhudi. Apa makna tauhid syuhudi? Tauhid yang membawa kepada kita penyaksian dengan mata hati kita terhadap kewujudan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kemurahan Allah dan segala-galanya. Ya, boleh. Bukan semata-mata tauhid nazari. Apa makna tauhid nazari? Tauhid yang kita bahas secara teoretikal untuk dengan akal kita, untuk faham dengan akal. Jadi yang kita duk belajar tauhid sebelum ni, contohnya dalam bab sifat 20, itu namanya perbahasan tauhid nazari. Perbahasan tauhid menggunakan metodologi teori dalam memahamkan akal agar akal tidak tersalah faham tentang Tuhan, tentang Allah.
Ni ramai lagi orang duk faham Allah duk atas langit. Ya, ni akal yang tersalah faham. Ya. Sedangkan kalau kita cakap atas, sudah tentu tak ada di bawah, kerana atas berlawanan dengan bawah. Kalau kiri, saya duduk belah kiri Ustaz, tapi jangan risau, kadang-kadang Ustaz nampak saya belah kanan. Ni orang apa ni? Akal apa ni? Akal yang tak sihat. Saya duduk atas Ustaz, tapi kalau Ustaz jumpa saya kat bawah, kecuali dia cakap dia akan turun bawah. Habis atas bawah saja, kiri kanan tak ada. Hidup ni kan ada 6 arah, atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang. Kalau dah atas, sudah tentu tidak ada di bawah, tidak ada di kiri, tidak ada di kanan. Okey, di atas tu belah kiri ke belah kanan? Kalau di atas tu belah kiri, sudah tentu tidak ada di bawah dan belah kanan. Ini apa ni? Ini perbahasan makhluk yang lemah, yang tidak boleh menjangkau 2 ruang dalam satu masa, 2 arah dalam satu masa. Maka lemah. Boleh ya? Lemah. Dalam TikTok tu. You boleh berada dalam 1-2 arah sekaligus? Boleh? Tak boleh? Lemah. Yalah, betul lah, air lemah. Sebab air kan manusia, makhluk. Maka kalau makhluk itu, maka bertempat, berarah itu makhluk. Maka ramai orang di luar sana yang salah faham akalnya, kerana merasakan akal terlalu cerdik. Sebab tu kadang-kadang orang yang merasa diri, kalau cerdik betul tak apa. Kalau cerdik betul, dia tak akan cakap macam tu. Dia rasa diri cerdik. Maka berapa ramai orang yang merasa diri itu cerdik, dia akan melakukan sesuatu yang paling, minta maaf guna bahasa ya, paling tak cerdik. Tu okey sikit. Ya, berapa ramai manusia yang rasa terlalu cerdik, dia tu, okey ni mukadimah ni tak habis-habis lagi ni, masa nak habis dah ni. Tapi panjang lagi ni. Bukan apa, kita baca ni barulah tuan-tuan dan puan-puan faham. Sebab bahasa Arab ke depan ni, dia bahasa Arab yang paling ringkas, tetapi maknanya terlalu dalam dan jauh dan luas. Nanti ya, balik bacalah dulu ya. Baik, itu perbahasan tauhid. Ingat, saya ulang lagi sekali, bahas tauhid ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kenapa macam ni Ustaz? Sebenarnya tuntutan yang paling utama dalam hidup kita ni, apa maksud? Hidup dalam tauhid. Bila pada setiap kelipan mata, pada setiap denyutan jantung, pada setiap tempat dan langkah yang kita pergi, pada setiap waktu dan detik masa yang kita lalui, itulah tauhid. Jangan pula berada pada paginya bertauhid, tengah harinya syirik, petangnya bertauhid, malam pula syirik. Mana mungkin hidup begitu? Macam iman juga kan? Tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan hidup beriman? Bila? Bila-bila lah. Di mana? Di mana-mana lah. Betul ya? Saya beriman pagi je Ustaz, tengah hari kurang sikit iman saya. Petang habis, hilang. Dah mana mungkin begitu? Iman setiap masa, setiap waktu, setiap kelipan mata itu dalam iman kepada Allah. Jangan berkelik kali pertama iman, berkelik kali kedua kufur, berkelik kali ketiga syirik. Mana mungkin begitu? Boleh ya? Inilah yang kita nak belajar, supaya setiap waktu yang kita lalui, bila saja kita duduk, di mana saja, siapa saja kita jumpa, kita berada dalam keadaan iman dan bertauhid kepada Allah. Jangan ada celahan-celahan dalam belahan hati kita. Dia masuk benda-benda yang tidak sepatutnya, ia akan membawa kerugian kepada kita tanpa kita sedar di akhirat nanti. Dia belajar pasal ni seronok ni. Ni sebab tak seronok lagi ni sebab pasal mukaddimah aja ni. Baik, kaedah pemurnian tauhid golongan sufi mengikut asas, siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Allah. Ni selalu kita ulang lah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia kenal Tuhan. Kita kenal tak diri kita siapa? Kita ni manusia. Iyalah, manusia ni apa? Dicipta. Kalau kita dah kenal kita dicipta, Tuhan tu apa? Tuhan tu pencipta. Yang dicipta ni sudah tentulah lemah. Ya, sudah tentulah lemah. Sebab dia tak boleh adakan diri dia sendiri, sehingga dia terpaksa diadakan oleh yang lain. Kalau dia tu lemah, maka Tuhan tu maha kuat. Rasa diri ni apa? Jahil. Kalau diri ni jahil, Allah itu Tuhan yang maha berilmu. Mana bukti diri ni jahil? Yalah, tentang diri sendiri pun tak tahu, tak jahil kan?
Saya pernah tanya, nak tanya soalan lagi sekali. Ini dah kali yang ke-100 dah tanya soalan ni. Hari ni berapa kali berkelip? Tak tahu. Denyut tak jantung dah berapa kali berdenyut? Tak tahu. Hembus nafas berapa kali? Tak tahu. Habis tarik nafas pun tak tahu. Dah berapa langkah tadi? Daripada kereta sampai sini berapa langkah berjalan? Tak tahu juga. Dekat tu pun tak tahu. Ada berapa langkah lagi yang boleh berjalan? Tak tahu. Tak tahu. Ada berapa kelipan mata lagi boleh berkelip? Tak tahu. Habis semua tak tahu ni. Yang rasa alim tu apa? Perasan. Perasan ajalah. Perasan alim. Habis siapa sebenarnya yang kuat? Allah. Yang ni lah. Sebab tu kaedah mudahnya, siapa yang kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Tapi masalahnya orang tu dia tak kenal diri dia. Kenapa dia tak kenal diri dia? Dia duduk sibuk nak kenal orang lain. Kan hobi dia kan berkenalan. Hantar mesej kat orang ni, hantar mesej kat orang ni, boleh I nak kenal you. Yang you tu pula yang belah sana tu, memang I pun nak dikenali. I pun sedang tunggu orang mengenal diri I. Sebab I sendiri pun tak kenal diri I siapa. Okey, teruskan. Nanti banyak sangat. Maka mereka menyusun kaedah menyucikan jiwa daripada sifat mazmumah. Jadi antara perjalanan tauhid orang-orang yang sufi ni, sebab tu tauhid mereka tauhid yang murni, mereka memulakan dengan menyucikan jiwa yang kotor ni, yang ada sifat mazmumah ni. Buang dulu riak, buang dulu takabur, buang dulu hasad. Apa lagi? Buang dulu ujub. Apa makna ujub? Rasa hebatnya diri, rasa bangga diri. Tuan-tuan dan puan-puan pernah tak rasa? Pandai juga aku ni. Tak pernah rasa? Duduk seorang-seorang, pandai juga aku ni. Bijak rupanya. Pernah? Tak pernah? Pernah? Kadang-kadang duduk seorang-seorang, duduk kira-kira, wih, hebat juga aku dalam ibadah ni. Setakat ni dah 100 kali khatam Quran. Hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak akan mampu mengangkat satu jari pun untuk kita melakukan ibadah pada Allah kecuali dengan izin Allah. Apatah lagi kita rukuk, apatah lagi kita sujud, apatah lagi kita i'tidal. Semua ni perbuatan-perbuatan yang tanpa izin Allah, satu benda pun kita tak boleh nak buat. Lidah ni, walaupun dia tak bertulang, ringan saja ni kan, lancar saja bercakap, kalau Allah tak izin, satu patah pun tak keluar. Cuba tengok kat hospital tu. Dulu dia pakai motivasi. Cuba tengok kat hospital tu. Dulu dia adalah orang yang angkat berat. World class ke apa, angkat berat. Sekarang ni nak angkat satu jari pun tak boleh. Dulu dia angkat dengan apa? Allah, kalau dia sedar, Allah. Tapi dah dia tak sedar diri. Dia rasa dia. Hari ni cuba. Dia nak angkat sudu pun tak boleh. Untuk suap ke diri sendiri, bukan suap kat orang. Dulu bukan malah lagi dia boleh angkat orang kan. Atau dia letak orang belah sini dia angkat. Kuatnya dia. Hari ni nak angkat jari dia, nak angkat sudu untuk suap di mulut dia pun tak boleh. Kenapa? Itulah diri dia pada asalnya. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, kalau tidak disihatkan oleh Allah, kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Boleh ya? Dah mula kenal diri. InsyaAllah. Dah mula, bukan dah akhir. Dah mula. Ya. Okey, baik, kita teruskan lagi. Lambat ke macam-macam ni? Okeylah ya. Dia nak sini. Bukan faham ya, rasa. Faham dah, faham semua dah. Ni kitab yang keempat dah. Takkan tak faham lagi. Itu dengan saya, dengan ustaz lain. Akak, berapa puluh kitab dah khatam kat sini? Tak kira ya. Tak terkira. Ni berkat ni. Ia tempat yang barakah. Banyakkan doa pada Allah. Ya, tambah-tambah bulannya berkat. Dibaca kitab para alim ulama. Ni yang kita baca ni kitab Aulia. Kitab yang dikarang disusun oleh wali Allah. Ya, yang memang betul-betul mengenal Allah. Baik, kemudian mereka ni caranya bagaimana? Menyucikan jiwa. Sifat mazmumah. Apa makna mazmumah? Yang dicela. Mazmun, yang dicela. Lalu menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah. Kemudian hiasi balik, dah buang semua tu, hiasi balik dengan ikhlas, hiasi balik dengan tawaduk, hiasi balik dengan wara', hiasi balik dengan segala-gala sifat yang terpuji sehingga mencapai tahap ma'rifatullah. Barulah dia boleh kenal Allah. Selagi mana dalam diri ada hasad,
Jangan harap nak kenal Allah. Kerana Allah tak suka. Kita pun, adakah kita nak perkenalkan diri kita kepada orang yang hasad dengki? Tak, jangan. Kita dah tahu dah dia ni hasad. Kalau kita cakap juga pasal diri kita, confirm dia hasad dengan kita. Makin bertambah-tambah hasad dia. Betul kan? Kita nak kenalkan diri kita pada orang sombong. Nak? Kita nak tak kenalkan diri kita pada, kita tahu dah dia ni sombong. Kita pun nak kenal. You nak kenal dengan I. Oh, dia akan cakap awal-awal. You siapa? I nak kenal. Habis. Habis kita. Hina kita pada hari itu. Jangan. Tahu dah dia sombong. Begitu juga Allah. Allah dia nak kenalkan diri kepada hambanya. Itu hamba dia. Sepatutnya hamba itulah yang tidak perlu rasa apa-apa. Tiba-tiba hamba tu sombong. Kemudian Allah nak kenalkan diri pada hamba yang sombong. Tak. Sebab tu orang sombong sebenarnya dia takkan kenal Allah. Sombong dengan apa? Dia sombong dengan ilmu. Berapa ramai orang akhir zaman sombong dengan ilmu, ya? Sombong dengan ilmu dia. Memanglah kita tahu dia ada ilmu. Tapi sebenarnya ilmu ni susah nak cakap. Siapa yang betul-betul ada ilmu? Hanya Allah yang tahu dia berilmu. Sebab itulah Allah pilih wali-walinya di kalangan orang yang berilmu, yang benar-benar dengan ilmu. Orang yang tak tinggal tahajud. Itulah hakikat orang berilmu. Orang tak tinggal baca Quran. Orang tak tinggal solat jemaah. Orang yang bercakap dengan orang lembut. Orang yang tawaduk. Orang yang tak mengata orang. Tengok Habib Ali tu kan. Habib Ali Zainabi, dia nak mengata orang. Dia mengajar cara dia. Tu. Tapi kalau kita nak cakap, takut kita tersilap kan. Tak kena gaya dia tu wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ganggu orang. Kita ni kejap nak singgung orang lah. Tengok dia bagi. Tengok sini bagi. Ni ustaz apa? Kita jangan tengok orang lain. Jangan salah faham. Sepatutnya kita kena tengok diri kita. Masing-masing lah tengok diri masing-masing. Setakat mana apa yang ada ni agak-agak balik akhirat ni, Allah masuk kita ke syurga ke apa cerita. Tengok diri masing-masing. Kemudian tengok ahli keluarga kita. Kemudian sahabat-sahabat terdekat kita kalau dia perlu pandangan kita. Perlu perkongsian ilmu daripada kita. Kalau dia tak nak, tak ada, kita gunakan untuk kita. Sebab tu kadang-kadang saya banyak orang panggil apa? Kita nak kata apa dalam bahasa itu? Kadang-kadang kita tak sedar juga. Belajar dulu sebab apa? Sebab nak jadi ustaz. Bukan belajar dulu sebab nak kenal diri dan paiki diri dan beramal untuk diri gitu kan? Tak. Ini masalah kita tak cukup. Akhir sekali kita sendiri yang terumbang-ambing dalam perjalanan hidup sebagai seorang hamba. Berapa ramai ahli-ahli ilmu terumbang-ambing dalam perjalanan hidup dia. Kerana apa? Kerana ini yang awal dia dulu tak betul. Maka hari ini baru kita rasa balik. Hari ini baru rasa balik. Nak baca kitab untuk kita. Fahamkan pada kita. Amal dulu pada diri kita. Apa lagi? Dia panggil apa? Muhasabah diri kita. Barulah kongsi dengan orang. Kalau kita sendiri tak tahu ke mana, terumbang-ambing, terhuyung hayang kita ni. Tapi memang betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, ada ustaz-ustaz yang hebat-hebat kan, dia hafiz Quran. Ya, menang peringkat antara bangsa. Meninggal dunia. Sedih juga sahabat-sahabat kita meninggal dunia. Ya. Yang baru ni siapa dia? Yang Kori antara bangsa tu yang meninggal dunia tu. Ustaz apa tu? Dia belajar pulang Melaka tu. Darul Anwar dulu. Apa kita kenal dia? Kadang-kadang kita satu sudut kita rasa sedih. Satu sudut kita kena sedih, rasa sedih pada diri kita sebenarnya. Dia meninggal dunia sebagai seorang yang hafiz Quran. Dunia iktiraf dia qari yang terbaik dunia. Kita sebenarnya yang terombang-ambing sekarang ni dalam perjalanan hidup kita. Dah jadi qari? Belum. Kalau belum jadi qari, nak menang antara bangsa, lagilah jauh lagi. Qari pun belum. Apa yang kita nak bangga dengan diri kita? Baca Quran pun masih lagi terhuyung hayang kita. Dah. Sifat huruf pun kalau tanya, terbeliak biji mata. Allah, jauh lagi. Samalah saya pun. Samalah kita pun. Nasib baiklah ada Ramadan. Betul ya? Ada Ramadan ni, saya jujur saya cakap, bila mana tibanya Ramadan, baru terasa ada makna sikit pada diri. Sebelah bulan yang lain langsung tak ada makna pada diri kita. Kadang rajin, kadang malas. Kadang lalai, kadang ingat. Kadang kalau melengah-lengah ibadah,
Betul ya? Tapi Ramadan ni okey sikit lah kan? Okey sikit lah. Bukan okey sangat-sangat pun. Tuan-tuan, Ramadan ni ada orang 1 hari khatam Quran, 1 hari khatam Quran. Ada orang 3 hari khatam Quran. Ada orang 10 hari khatam Quran. 3 kali, ya, gitu. Ada orang ni tak tidur malam dah. Ramadan ni dia pulun habis-habis. Dia tidur tu memang mengantuk sangat. Orang panggil tertidur lah. Duduk tertidur. Tengah-tengah baca Quran tidur. Kita ni mula baca menguap. Betul lah. Tapi dari sudut masa-masa lain ada makna sikit dalam diri kita. Saya cakap saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan okey. Okey. Takkan umur 50-60 dah tak okey? Atau belum okey? Jangan tuan-tuan, jangan bergurau dengan umur yang masih ada. Tapi sebenarnya bukan masalah umur. Ya. Ingat yang 70 kadang-kadang dia hidup lagi 20 tahun lagi. Kita yang 40 ni entah mana-mana dah nak pergi. Okey, selesai. Ni kalau nak hurai panjang lah. Kemudian proses tersebut, proses ni. Proses pertama, buang dulu sifat-sifat, sucikan dulu sifat mazmumah. Proses kedua, hiasi balik dengan mahmudah. Akhirnya tahap ma'rifatullah. Proses tersebut dinamakan proses takhalli. Ini dah banyak kali kita ulang ya. Apa makna takhalli? Menyucikan jiwa daripada perkara yang kotor. Kemudian tahalli, menghiasi balik jiwa tersebut, jangan biar dia kosong. Dan seterusnya tajalli, mendapat ma'rifatullah. Allah Ta'ala akan tajallikan ma'rifah ya kepada kita, iaitu mengenal dirinya, mengenal Allah. Baik, istilah-istilah yang digunakan dalam risalah ini, akan datang kita akan banyak menggunakan istilah. Ya, sangat ringkas. Tetapi perlu difahami dalam konteks yang beliau maksudkan. Ya, setiap dia begini tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam bercakap ni kita kena bijak. Sebab bahasa ni dia benda hidup. Ya, dia tidak kaku, dia tidak beku. Ya. Jadi setiap lafaz ada makna. Setiap makna ada tujuan. Satu patah perkataan tu lafaz. Ya, ada maknanya. Jangan sebab itulah ada orang ni kalau dia kurang bijak, minta maaf kita cakap, dia hanya bergantung kepada lafaz. Ya. Lafaz. Lafaz apa? Kalau orang cakap begitu, dia gitulah, dia pegang. Ni orang yang kurang sikit dia punya tahapan dia dalam mencapai makna bahasa. Setiap perkataan ada makna. Ya, ada makna. Jangan tak ada makna. You cakap apa ni? Tak ada apa. Tak ada makna apa-apa. Tak ada. Habis tujuannya? Dan makna pun tak ada, tujuan apa? Tapi kita kena faham setiap lafaz ada makna. Sebab tu setiap lafaz Al-Quran itu ada maknanya. Jangan bergantung sekadar lafaz itu. Ya. Sebab tu ada orang salah faham tentang Allah. Bila mana Allah kata yadun, dia pun terus terjemah tangan. Oh, Allah ada tangan, ya. Dia ada makna. Makna dia apa? Maknanya bukan tangan. Tangan tu lafaz itu. Lafaznya yadun bahasa Arab. Kalau sekadar nak terjemah bahasa Melayunya, lafaznya itu tangan. Tapi tangan itu ada makna. Di sebalik makna itu ada tujuan. Macamlah kita kata, kan? Kita kata apa? Kan aku tangan kan? Degil sangat ni, nak kena tangan ni. Nak kena tangan. Tangan je lah. Sudah. Orang tak faham makna apa. Ada tangan. You nak tangan? Tangan aja lah. Tangan aja lah. Lempang aja lah. Ya. Baik. Kan aku tangan kan. Apa makna? Dia nak lempang. Itu makna dia. Apa tujuan? Dia nak bagi dia nak bagi pengajaran. Jangan ada bahasa Inggeris lagi. Apa nanti kalau salah tolong betul lah. Give me your hand. Kan? Kita pun, you ni tak betul ke? Mana boleh nak tangan air? Mana boleh I nak bagi air? Tak nak bagi tangan air. Ini orang apa ni? Singkat otak dia. Boleh? Jadi apa makna give me your hand? Minta tolong.
Apa tujuannya? Apa tujuan kita minta tolong orang? Apa tujuan? Bantu. Ha? Bantuan. Tujuannya kita merendah diri. Bahawa kita tak mampu nak buat sendiri, kita lemah. Dia minta tolong orang, kemudian dia bangga-bangga diri dia. Dia kena rendahkan diri dia. Kerana dia dah minta tolong orang. Apa maknanya? Dia tak mampu nak buat sendiri. Ni dah lah minta tolong orang tolong dia, dia sombong pula dengan orang. Ini orang tak faham tujuan dan makna kehidupan. Boleh? Kita nak contoh lagi. Cukup dah ya? Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan cepat faham. Cukup dah. Ustaz, ada dalam Facebook dia minta doa yang Ustaz baca tadi kalau boleh tulis yang Boleh, insyaAllah. Ataupun abang mesej saya, saya tulis dalam itu saya bagi. Okeylah, kalau kira-kira dah habis dah. Masanya habis. Belum ngaji belum lagi. Okay, ya. Kita habiskan buku surat 6 ni boleh? Habiskan sampai bawah. Saya baca cepat-cepat. Baik. Tetapi perlu difahami dalam konteks yang beliau maksudkan. Ya, muallif. Yang ni penting. Kita baca satu kitab, kita kena faham mengikut apa yang pengarang kitab tu nak. Walaupun dia guna makna yang dia guna lafaz-lafaz yang kadang-kadang kita biasa pakai, tapi dia nak makna apa sebenarnya. Jika seorang itu membaca risalah ini tanpa memahami asas konteks dan idea keseluruhan yang dimaksudkan, dia mungkin akan terdedah pada salah faham. Lalu sama ada mengikut salah faham tersebut ataupun mempertikai penulis sehingga mentohmahkan beliau. Ini bila selalu berlaku. Dia baca kitab, dia tak faham, atau dia faham mengikut apa yang dia nak, kemudian dia kata, ini sesak ni kitab ni. Sudah. Inilah yang berlaku, apa yang berlaku. Macam contoh orang duduk tengah mengajar ni. Orang duduk tengah mengajar ni, dia tahu apa yang dia nak sampaikan dengan lafaz dan makna dan tujuannya. Kadang kalau orang yang mendengar, dia salah faham. Biar mana dia salah faham terhadap perkataan yang kita guna, maka dia hukum terhadap apa yang dia salah faham. Akhir sekali, kadang-kadang dia sesatkan kita. Dia tak faham. Ya. Nak faham macam mana dia. Yang pelik pula sekarang ni, dia cutkan video tu kan. Kemudian dia cutkan video ustaz ni, dia cutkan video ustaz ni, dia tak dua, dia pelagakan dua ni. Itu perbuatan yang terlalu amat tidak bertanggungjawab. Padahal ustaz dia mengajar sejam. Sepatutnya letak ustaz ni sejam, letak ustaz ni sejam. Tak faham juga pergi tanya. Sekarang ni ada orang duduk tu, dah ada seorang ustaz kat Kelantan. Apa macam, pergi jumpa, tanya dia apa maksud dia yang dia cakap tu. Apa yang dia cakap ada maksud dia, ada yang dia cakap ada tujuan dia. Ni sesak ni. Awal-awal lagi dia duduk kat KL, dia sesatkan orang kat Kelantan. Betul ya? Yang teruk lagi, dia duduk kat mana? Dia duduk kat Somalia, dia sesatkan orang kat Mekah. Contohnya, dalam jarak yang begitu jauh, dia sendiri pun tak tahu apa orang buat kat sana. Sama lah. Dia tak pernah pergi pun tempat itu. Akhir sekali dia sesatkan orang tempat tu. Dia tuduhkan orang sembah kubur dah apa. Dia pernah pergi tak? Dia pernah tengok tak? Tak pernah. Habis tengok apa? Tengok video-video. Berapa saat? 2 saat. Habis nak hukum orang sesat, dia hukum orang sesat dengan video 2 saat. Ni orang tak bertanggungjawab dalam kehidupan. Kenapa? Salah faham. Boleh insya-Allah ya? Tak habis lagi juga ni. Akhir sekali Al-Fakir di sini merujuk pada penterjemah ni, pengkhidmat risalah ni telah merujuk pada syarah-syarah kitab yang ada. Antaranya yang ni tak payahlah, ni antara perkara yang paling penting sekali di samping mengambil penjelasan daripada mulut para guru kami. Ni guru saya dengan beliau lah, Syekh Nasyid Sayyidi Murabbi Syekh Yusuf Mahyuddin Al-Bakhur Al-Hasan Hafizahullah Ta'ala. Wallahu alam. Sakat tu dahulu. Ada soalan tak? Kita sambung lagi pada pengajian akan datang 789 ni. Kitab ni nipis, tapi saya nak hurai agak panjang lah, ya, supaya kita mendalam sikit setiap makna apa yang diguna macam saya sebut tadi. Silakan. Dia tidak apa? Baik. Maksud dia tidak mempedulikan orang lain tu, dia tidak mengambil perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Satu. Kita ni jangan masuk campur, bukan urusan kita. Satu. Yang keduanya, kalau dia berkait dengan urusan agama. Tu dia. Urusan agama macam puan sebut tadi. Macam mana dengan perkara-perkara yang mungkar berlaku? Yang tu dia akan ambil perhatian. Tapi dia ambil perhatian dari segi memperjelaskan dan memperbetulkan, bukan menghukum dan menghina. Dunia hari ini pantang jumpa orang salah, dia ambil benda tu sebagai suatu
hukuman, dia letakkan hukuman dan dia menyesatkan, dia menghukum, dia menghumbat. Itu yang maknanya aulia-aulia ni dia tak buat benda begitu. Sebab dia tahu ada tugas Allah. Ada tugas kita. Tugas kita ialah menyampaikan ilmu dan membimbing masyarakat, bukan menghukum dan menentukan masyarakat ni masuk neraka, masuk syurga secara confirm. Kecuali kita kata perbuatan ini membawa ke syurga dan perbuatan ini akan membawa dia kepada neraka. Kalau kita kena tambah lagi, kalau dia tak mati, tak sempat bertaubat. Kalau dia mati sempat bertaubat, dia juga akan diampunkan oleh Allah dan masuk syurga. Itu telitinya bahasa. Ni apa ni ustaz? Ni neraka ni. Oh subhanallah. Cepat sangat dia cakap. Dia dah tahu ke orang tu buat apa? Belum. Dia dah jumpa? Belum. Sebab apa? Belum tahu? Belum. Sebab tu kita ni kalau nak hukum orang, kita kena tanya dia, you cakap begini tak? Betul tak you cakap? Okey, satu, saya cakap. You cakap ni, you faham tak? Okey, I faham. Okey, you faham. You kena paksa ke? Sebab you faham kan? Kalau you faham, takkan you cakap juga benda ni sebab you tahu benda ni benda yang mungkar. Kena paksa ke? I suka rela. Betul ke ni? You sedar tak ni you cakap ni? Takut di luar pengaruh sedar. Kan? Dia tertekan. Dia kecewa. Macam-macam. Tengok latar belakang hidup dia. Barulah dia ni memang saya suka rela cakap. Saya faham apa yang saya cakap. Memang saya nak cakap. Tak ada orang paksa saya. Tu barulah kita boleh hukum dia. Itu pun jangan hukum dia berlebih-lebihan sehingga you ni ahli neraka dah ni. Jangan cakap macam tu. You ni dah salah kalau macam ni. Okey, tolong ni yang betul. Bimbinglah dia. Itulah Rasulullah yang ajar pada kita, kepada pendakwah dan ahli ilmu. Tapi dunia hari ni, dia telah hukum satu keadaan, dia dah rasa puas. Orang sekarang kan? Orang sekarang ni, apa tujuan dia mengajar? Dia nak hukum orang. Setelah dia menghukum orang, dia dah rasa selesai tugas dia. Bukan, itu bukan. Ya, sebab tu Rasulullah menangis. Setelah Rasulullah habis-habisan, kemudian menangis, habis-habisan berdakwah sampai kena halau, sampai kena kejar, sampai kena nak dibunuh. Ya. Macam-macam Rasulullah buat, kemudian malam-malam Rasulullah menangis. Kenapa? Kerana Rasulullah bukan datang untuk menghukum orang. Rasulullah datang, sebab tu orang perempuan kan datang pada Nabi. Rasulullah, aku ni berzina. Ya ke? Balik dulu. Mana bukti dia? Dia pun datang lagi. Ni mengandung dah ni. Balik dulu. Ya, lahirkan dulu anak tu. Kemudian datang pula bawa anak ni, bukti anak ni, anak zina. Ya, kemudian susukan dulu. Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah nak mengelak daripada menghukum. Kerana Rasulullah datang bukan nak menghukum semata-mata, tapi yang lebih utama ialah dakwah dan membimbing. Inilah yang pula ada pada kita. Tapi kalau kita tak faham, itulah apa? Allah, tengok Allah. Allah ni kalau dia nak hukum, dah lama dah kita ni. Habis dah kita kan? Macam-macam dah buat. Dah lah buat, tak insaf. Dah tak insaf, dah ulang-ulang lagi. Siapa dia? Saya lah. Saya, sama lah kita. Kalau Allah betul-betul mengambil sikap untuk menghukum, tapi Allah mengutamakan kasih sayang, bimbing, tarbiyah. Inilah golongan-golongan yang kita kata sufi tadi. Dia bukan langsung tak peduli, tak. Mana boleh tak peduli dengan mungkar. Wallahualam, ni dah lebih dah masa ni, dah lebih sangat dah, tak boleh dah. Setakat tu dahulu, okey ya. Setakat tu dahululah insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Amin.